we go for the definition of the volume study. So dari segi definisi dia kata is the number of vehicle kan. Bilangan kenderaan lah, number of vehicle passing a given point kan, melepasi satu-satu point during specified period of time kan, pada waktu-waktu yang tertentu lah. Itu definisi ringkas dia lah, adalah bilangan kenderaan, number of vehicle passing a given point kan, yang melepasi satu-satu titik lah ataupun satu-satu tempat kan, dalam satu-satu masa yang telah kita tetapkan lah during a specified period of time kan. Sebab kita nak conduct study ataupun volume study ni ialah banyak masa kita boleh conduct kan, pagi, petang, tengah hari kan. Jadi data dia tu mungkin akan berubah-ubah lah, tak sama lah of course lah kan. Jadi bergantung kepada waktu yang kita buat tu, baru kita dapat volume yang kita nak lah Ataupun definisi lain juga tapi bawa maksud yang sama lah, the number of vehicle that passes over a given section of a lane kan. Samalah bilangan kenderaan yang melepasi satu-satu kita kata ni lah section lah Okay. So dia kata based on traffic volume and knowing the traffic characteristic, the road section can be identified as being either free flowing or congested kan. So apa kepentingan kita kena pasti volume study ni, ataupun kita nak dapatkan jumlah kenderaan ataupun isi padu kenderaan dekat satu-satu jalan tu adalah untuk kita kena pasti sama ada dia adalah free flowing ataupun congested kan. Free flowing tu maksudnya dia bergerak bebas lah, ataupun kita kata bergerak lancar lah dalam bahasa ni dia kan. Free flowing tu maksudnya kenderaan bergerak lancar kan, aliran trafik lancar kan, itu free flowing lah maksudnya. Ataupun congested lah, ataupun congestion tadi, kesesakan ataupun berlakunya kesesakan kan. Jadi daripada jumlah isi padu ni, daripada volume ni kita boleh nyatakan lah jenis kenderaan jalan tu sama ada dia bergerak lancar ataupun dia berlaku kesesakan kan. So dia kata traffic volume is also important parameter in the design of road pavement, where traffic volume is convert into standard axle load which determine the pavement thickness and its load bearing ability kan. Okay, so dia kata traffic volume ni juga penting lah kalau dalam kita nak tentukan dalam design jalan tu kan. Sebab nanti you design jalan tadi ada ketebalan dia kan, ketebalan jalan berapa kan, berapa thickness wearing cost, thickness sub base dan sebagainya lah. You ada belajar boleh detail kan nanti. Jadi benda-benda tu antara faktor yang efek dia adalah volume lah, isi padu kenderaan kan. Sebab daripada isi padu kenderaan ni kita dapat kenal pasti kelas-kelas dia kan. Maksudnya motor, kereta, bas, lori kan, heavy truck dan sebagainya. Jadi jenis-jenis kenderaan ni actually effect ataupun memberi impact kepada design of road lah kan. Design jalan tu bergantung kepada beban yang bakal ditanggung lah. Kalau kat kawasan jalan kamu study tu contoh ada banyak heavy truck kan, ada banyak trailer bawa barang daripada kilang dan sebagainya. Jadi of course lah design dia tu kena lebih baik lah kan. Sebab dia nak menanggung beban trailer tu berat dan sebagainya. Compare dengan contoh kita buat kajian dekat jalan kampung kan. Jalan kampung mungkin heavy truck tu tak ada, ataupun heavy vehicle tu kita kata kurang kan. Kenderaan berat tu tak ada banyak. Yang banyaknya motor dengan kereta je kan. Jadi design kita tu tak perlulah nak tebal sangat kan, sebab beban yang kita nak tanggung tu dia lebih ringan kan. Jadi benda-benda tu inilah apa maksudnya efek lah ataupun bergantung kepada isi padu kenderaan Okay, boleh faham setakat ni volume? Boleh. Boleh. Boleh cik. Okay, kalau ada sebarang soalan tu ni je interrupt je saya. Okay, so kita proceed dengan method dia lah. Macam mana kita nak conduct traffic volume study. So basically traffic volume study ni dia divide into two method lah, which is manual count method and automatic count method kan. Manual ni maksudnya kena buat sendirilah, ataupun bahasa mudahnya sebenarnya kira sendirilah. You kena guna tangan sendiri, maksudnya kena berada dekat site kan. Maksudnya kita tekan sendiri alat tersebut, manual lah kaedah dia kan. And then kalau automatic ni biasanya kita pasang alat lah, contoh macam tu kan. Kita pasang alat and then kita boleh tinggal lah
And then bila mungkin selepas sejam ataupun 2 jam kita nak buat kajian tu, kita datang balik and then kita boleh dapat data tu daripada alat yang kita dah pasang tadi lah, kan. Okay, so kita tengok balik untuk manual count method tu, dia ada 3, setiap kaedah tu dia ada 3 teknik lah ataupun 3 method jugalah. Tally sheet, mechanical counting board, electronic counting board, ni alat-alat yang digunakan lah. And then automatic count method pun sama, dia ada portable counter, and then dia ada permanent counter, and then video tape ataupun CCTV lah, ataupun yang rakaman lah kita tu. Kan, video tape merangkumi maksudnya rakaman lah. Okay, so first kita tengok manual count method. So yang pertama tu tally sheet, kan. So kalau kita tengok method-method untuk manual count method ni, dia ada tally sheet, mechanical counting board, and then electronic counting board. So tally sheet ni yang mana? Tally sheet ni adalah ni, kan. Tally sheet ni maksudnya menggunakan kertas je. So you lukis kertas, and then ni contohnya lah, contoh tally sheet yang dia dah buat. Kan, maksudnya dia nak buat kajian ataupun dia nak buat volume study tu dekat simpang, intersection. And intersection ni lah maksudnya persimpangan. Kan, contoh kat sini kita tengok 4 ni lah, simpang 4 kan. Jadi kat sini dia dah buat kolom siap-siap. Kan, dia buat, so maksudnya benda tally sheet ni dia bergantung kepada site kita lah. Kan, kalau simpang 3 buatlah simpang 3 kan. Kalau simpang 4 lah macam tu. So maksudnya kita lukis sendiri, kita draw sendiri. And then kat dalam drawing kita tu juga kita buat siap-siap petak-petak tu. Kan, untuk kelas-kelas kenderaan yang kita nak kira. Contoh kat sini dia just nak classify kereta dengan truck kan. Tapi kalau you ada kelas-kelas yang lain yang you nak kira juga, you masukkanlah. Kan, contoh kebiasaannya kita separate. Kalau dekat Malaysia ni memang motor satu kelas, and then kelas yang kedua kereta, kelas yang ketiga yang sederhana lah, mungkin van kan, MPV tu satu kelas lah. And then yang kelas yang keempat baru masuk heavy vehicle lah, lori, bas dan sebagainya. Kan, biasanya 4 lah minimum 4 kelas lah, ataupun kita boleh juga pergi kepada 5 kelas. Kan, kalau 5 kelas tu kita pecah 2 lah, maksudnya untuk heavy vehicle tu kita pecah small lorry kan, maksudnya lori yang kecil tu satu kelas, and then satu lagi lori yang besar lah, ataupun trailer kan, trailer yang 8 tayar, 10 tayar tu masuk kategori yang paling besar lah. Kan, kalau macam lori masih 4 tayar dan sebagainya tu mungkin masih small lori lah kita kira kan. Contoh yang macam lori-lori yang orang meniaga kan, food truck kan, itu consider small lah, small lori kan. So dia tu kelas yang keempat lah. Kelas yang kelima baru yang heavy betul, yang tayar banyak tu. Okay, so ni tally sheet kan. So you kena faham lah, tally sheet ni maksudnya adalah kertas kosong je. Kertas kosong you lukis balik. You lukis balik macam mana site kamu tu, simpang 4 ke simpang 3 ke dan sebagainya, and then kat dalam tu kita buat kotak lah. Kan. And then dia guna kaedah method ni lah, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Method orang panggil palang Siapa ingat nama dia? Method apa you biasa buat ni? Belajar kat sekolah dulu dia panggil apa method dia? Yang you garis tu lah, 1, 2, 3, 4, 5 you palang lah. Kan, so kita nak kira nanti tu, kita tengok yang dah palang tu maksudnya 5 lah bilangan dia. Kan, itu kaedah dia lah. Sekejap saya ambil pen sekejap. Okay, ada. Okay. So method dia maksudnya macam ni lah kan. Bila kita isi dalam table tu kan, contoh 1, 2, 3, 4, 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5 kan. So bila kita baca ni faham lah, ni 5 kenderaan, ni 5 kenderaan kan. Ni benda yang diisi lah dalam ni kan. So nanti tally sheet ni bergantung kepada site kamu lah, bergantung kepada site. Kan, bergantung kepada site macam mana kan. Junction kamu 3 junction ke kan, ataupun 4 junction macam ni kan. So terpulang kepada kita punya site kita macam mana. Itu tally sheet. And then bila dah modern sikit, dia beralih kepada mechanical kan, mechanical counting board kan, this one. Mechanical counting board yang mana ni kan, ni mechanical counting board kan. So kalau macam tadi tally sheet ni just guna kertas kan, kertas A4 dan sebagainya. So mechanical counting board ni macam ni lah.
Kan ni zaman-zaman saya belajar dulu pakai mechanical counting board lah. Kan mechanical counting board ni dia maksudnya kita tekan, tak tahulah you pernah tengok ke tak, maksudnya bila setiap kali tekan tu dia akan ubahlah nombor dia daripada 1, 2, 3 sampai seterusnya lah. Dia akan ulang balik lah. Kan tu mechanical counting board. And then yang sekarang ni adalah lebih kepada electronic counting board lah. Kan yang macam gambar ni. Electronic counting board ni yang ni lah. Kita ada kat lab kita yang ni lah. Electronic counting board ni. Kan. So electronic counting board ni kita kata macam digital lah. Kan digital kan, maksudnya yang nombor-nombor ni mewakili kelas kenderaan ni 1, 2, 3, 4, 5 ni kan mewakili kelas kenderaan, and then 1, 2, 3, 4, 5 yang ni mewakili jumlah kenderaan kan. So setiap kali you klik ataupun setiap kali you tekan button 1, 2, 3, 4, 5 ni dia akan meningkatlah bacaan dia kat sini kan. So kita akan tambah je, maksudnya kita tengok kenderaan tu, okey kereta kelas 2 kan, contoh kan kereta kelas 2, so kita kena tekanlah nombor 2 tu dan seterusnya. Okey, tu electronic counting board ni kita adalah dekat lab kan, tapi banyak juga dah rosak kan sebab dah umur dia pun dah 10 tahun lebih kan. Sebab kamu sekarang dah ke arah kalau boleh kaedah method manual count method ni dah masuk satu lagi, zaman-zaman kamu ni dah masuk menggunakan apps kan, menggunakan aplikasi. Apps lah, maksudnya menggunakan software lah kan. Boleh apa, download daripada Play Store apa kan, dan sebagainya. Tu so kamu dah ke arah tu lah, apps dah kan. Dah benda-benda yang lain tu dah, device yang ni tak ada pun tak apa, kita dah boleh pakai apps sebenarnya kan. Jadi sama jugalah kalau untuk electronic counting board ni, yang ni samalah electronic tally counter, function dia samalah cumanya yang ni untuk lebih yang complicated lah kan. Dia dah ada siap-siap lukisan kat bawah ni kan. Maksudnya kita sesuaikanlah site kita dengan drawing intersection kat bawah ni Okey, ni tally sheet tadi. Okey, ni yang saya kata apps tadi tu kan, boleh download daripada Google Play ataupun Play Store ataupun App Store kan. So you type je, contoh ni saya cuba type traffic counter kan ataupun tally counter. So bila you type tu banyaklah keluar yang related lah kan, software-software yang berkaitan dengan kita nak kira trafik, aliran trafik kan. Traffic counter pro kan. Jadi kita tengok ni contoh ni aplikasi dia lah kan, tengok dia dah buat ni. Ni kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kan. Okay, so kita just klik je dekat button-button tu setiap kali jenis kenderaan apa lalu kan. Jadi mudah lah Maksudnya kalau kita tak ada alat-alatan ni pun kita boleh conduct sendirilah dengan menggunakan apps lah. Kita download apps. Okay, boleh Boleh. Boleh je. Okay. Next is automatic count method kan. So automatic count method ni maksudnya kita guna alat ataupun device. Cumanya data kita tu data tu dia akan collect, kita kata auto lah kan. Macam mana? Sebab portable counter kan, contoh gambar rajah yang kat kiri kamu ni is a portable counter lah. Ni yang pertama lah, portable tu dia boleh ubah lah. So kalau portable counter ni dia ada, contoh yang digunakan ni dia nama dia pneumatic road tube kan. Ni dia ada tube kan, dia ada tube yang kita kena ni lah letak kat atas jalan kan. So daripada tube tadi kenderaan lalu nanti dia akan maksudnya tayar dia akan lalu atas tube tu kan. So daripada lalu atas tube tu lah dia akan detect, dia akan hantar maklumat ke ni lah device kita ni, dia akan save kat dalam ni kan, berapa jumlah kenderaan yang lalu, jenis kenderaan kan, dia boleh detect jugalah dan juga berapa axle kan, berapa ganda kan, berapa ganda kenderaan kita tu. Ganda tu ni lah, contoh macam kereta 2 ganda lah, ada 2 kan, tayar depan dengan tayar belakang kan. So kalau lori tu banyak lah axle dia kan, kalau yang ada 8 tayar ke 10 tayar ke, banyaklah ganda dia kan, axle dia tu. So this one is a portable counter lah. So portable counter tu kita nak guna untuk contoh data untuk seminggu dan sebagainya. Tapi kalau data yang lama, sebulan, setahun dan sebagainya, biasa kita akan pakai permanent lah. Permanent ni fix lah kan. Contoh maksudnya fix ni maksudnya kita kena correct maksudnya tube, bukan tube ni lah, ialah alat ni, tube ataupun sensor ni dia akan tanam kat dalam jalan raya, and then kita tutup balik lah. So daripada situ dia ada sensor lah untuk detect data dia So untuk portable tu biasa untuk data untuk seminggu ataupun sebulan lah. Tapi kalau sebulan pun
sebab kat tube ni pun kita kena monitor jugalah sebenarnya kan. Kalau banyak sangat kenderaan laju, lalu atas dia dan sebagainya, of course lah tube tu pun akan bocor dan sebagainya. So kalau bocor dia dah tak accurate lah kan. So walaupun kita kata kita guna kaedah ni kita boleh tinggal, tapi memang kita kena pergi check jugalah, nak tengok keadaan kita punya portable counter tu lah kan. Terutamanya tube dia tu lah memainkan peranan kan. Kalau tube tu dah bocor dan sebagainya, data pun dah tak accurate lah kan. Dia takkan detect secara tepat kan. Jadi kena sentiasa check jugalah kan. Jadi that's why kalau untuk data yang lama untuk sebulan dan sebagainya, biasa kita pakai permanent lah kan. Permanent tu maksudnya yang fix kat dalam tu. So dia tak ada nak rosak sebab kita korek jalan tu and then kita tanam kat dalam tu and then kita tutup balik kan. Tapi of course lah cost dia mahal lah And then method yang ketiga adalah videotape lah kan. Videotape ataupun CCTV pun boleh jugalah. Ataupun sebarang kita kata recording lah. Recording maksudnya kita record dulu aliran trafik dekat jalan yang kita nak buat kajian tu and then daripada situ kita buat analisa dekat lab ataupun dekat bilik lah kan. Maksudnya tengok balik video pita rakaman tu berapa dan sebagainya kan. Dia 2 kali kerja lah kita kata kan. Kalau benda lain tu kita dah collect data dekat site kan. Tapi kalau pakai videotape ke CCTV ke ataupun recording device ni, maksudnya kita kena play tengok lagi sekali dekat lab kan. Lepas tu kira balik tu.